Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang lagi dan bertemu lagi dalam video terbaru aku ni. Sebelum aku nak bercakap pasal isu hari ni, aku just nak bagi tahu yang aku sedang buat satu giveaway. Kalau kata siapa join, insya-Allah ada rezeki dapatlah power bank wireless charger. Okey, untuk step macam mana nak join kontes giveaway ni, nanti ada dekat kat link kat atas ni. Okey, nanti boleh terus klik link tu dan follow sahaja apa yang ada dekat dalam video tu. Kan kita cuba sajalah, mana tahu ada rezeki, adalah. Kalau tak ada, kita cuba giveaway yang lain, kan? Okey, untuk hari ni aku nak bercakap pasal pawagam, tentang pawagam drive-in. Kan sekarang ni dekat Malaysia ni dah ada pawagam drive-in, pawagam yang mana kita masuk hanya melalui dengan menggunakan kenderaan. Kan, jadi kita tak payah lagi nak bersesak-sesak macam dalam dewan apa semua. Tapi ada juga pro and con untuk pawagam drive-in ni. Tapi itulah nak kata sesuai ke tak pawagam drive-in ni di Malaysia. Itu yang akan aku cakap dan aku sembang, aku cakap dan discusskan untuk video kali ni. Kita mula. Okey, kalau kita tengok pawagam drive-in ni sebenarnya ibarat wayang pacak lah kan. Wayang pacak yang dulu-dulu dekat Malaysia dah ada lama dah. Tapi selepas itu wayang pacak pun dah tak famous. Lepas tu kita semua menonton wayang di pawagam-pawagam. Kan, pada waktu dulu pawagam-pawagam berada bersepah-sepah di dalam bangunan yang asing-asing. Dan selepas tu pawagam-pawagam ni mula berada di dalam kompleks, di dalam pasaraya. Kenapa? Sebab di dalam pasaraya dan juga dalam kompleks ni, dalam mall ni, sebenarnya penonton lebih senang tertarik. Dan kebanyakan kita daripada rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni, muda-mudi sekarang ni, semuanya ke mall menjadi medan lepak. Okey, dan juga medan santai lah untuk muda-mudi. Jadi bila pawagam berada di dalam mall, so tarikan itu lebih mudah. Kita pun mudah untuk parking, mudah untuk istirahat, mudah untuk bersantai. Selain pergi ke pawagam saja, kita boleh lawat merata-rata tempat, kan? Okey, so datanglah sekarang ni PKP. Bila dah mai PKP, maka pawagam pun terpaksa ditutup. Bila terpaksa ditutup, maka berlakulah satu gelombang, satu masalah di mana beberapa dan kebanyakan filem-filem baru di luar negara ataupun di dalam negara terpaksa dihentikan tayangannya. Banyaklah filem-filem di luar negara, tak kiralah di India ke, di Hollywood ke, di China, di Korea, di Malaysia sekalipun terpaksa menunda tayangan. Okey. Jadi bila dia pun menunda tayangan, maka pawagam-pawagam pun terpaksa ditutup. Okey, itu selain daripada ditutup atas arahan pemerintah, maka kita pun terpaksa akur lah sebab jadual semua tayangan pawagam pun dah berselaru habis, kan. So wujudlah pula selepas sekarang ni ketika PKP ni, wujud pula idea untuk buat pawagam drive-in. Okey, kononnya untuk dengan pawagam drive-in ni para peminat ataupun penggemar-penggemar filem boleh merasai kembali pengalaman menonton wayang. Tapi adakah pawagam drive-in ni sebenarnya sesuai di Malaysia ni? Okey, pada aku. Okey, kalau aku lah kan, pawagam drive-in ni ada pro and con dia. Okey, aku akan start dengan pro dulu. Okey, bagi aku, first thing yang boleh dikatakan kebaikan pawagam drive-in ni, satunya ialah mudah lah. Kan, kita mudah untuk keluar masuk dan juga kita pun mengamalkan SOP yang disarankan oleh kerajaan. Okey. Kedua juga rasanya pawagam drive-in ni lebih selesa rasanya sebab kita boleh tengok filem tersebut tetapi tidak perlu memilih seat.
Kita just bayar, duduk dalam kereta dan kita pun tonton. Okay. Tapi dia punya con tu aku rasa sebagai penggemar filem agak banyak lah kan. Satu, okay, so far pawagam drive-in yang ada dekat Malaysia ni, okay, aku rasa ianya tidaklah mampu untuk menawarkan seleksi filem yang terlalu latest. Itu yang aku nampak lah. So maksudnya kalau penggemar-penggemar filem ni nak tengok filem yang latest, yang baru tayang, maka mereka terpaksa bergerak ke pawagam-pawagam yang sedia ada lah. GSC, TGV, MBO, semua tu lah kan. So pada penggemar filem, rasanya kalau nak tengok filem-filem yang dah pernah ditayangkan di TV, dah pernah ditayangkan di Netflix, di iFlix, HBO, so what's the point kita pergi bayar sampai RM40 untuk tengok filem yang dah pernah ditayangkan kan? Baik duduk rumah buat popcorn sendiri, lepak depan TV, itu kan lebih mudah kan. Yang kedua, con dia ialah kita tengok filem tersebut di dalam kenderaan kita sendiri. Jadi minyak kita guna sendiri, kita bayar. So apa-apa sahaja yang kita duduk tu semua kita bayar. Kita hanya bayar untuk entrance, tapi selebihnya radio pun radio kita juga, speaker pun speaker kita juga. Kalau kenalah kenderaan tu radio dia sebelah rosak, sebelah tak, bayar 40 pun macam tak berbaloi kan. Jadi ada pro and con jugalah. Macam kita bayar RM40 tapi untuk gunakan tempat sendiri, macam kita guna kenderaan kita sendiri, kita hanya je sewa tapak untuk duduk parking tu saja. Itulah baik tengok dalam rumah kan. Okey, yang ketiga, macam beberapa hari ni ada jugalah isu pasal bahaya sedutnya asap exhaust tu kan. Kadang-kadang kita pergi parking di situ, lepas tu kita pula pasang aircon nak tengok filem yang berada di luar skrin, tapi kita berada di dalam kenderaan tu kan. So kalau kita tak pasang aircon, kadang-kadang malam pun panas kan. Jadi for 2 hours punya runtime, kereta tak bergerak ke mana-mana, kita hanya duduk dalam tu, aircon pasang kan. Lepas tu kita pun dah boring apa semua, cerita pun tak best, kita pun tidur. Yalah kan, kadang-kadang cerita ni dah best, dah tak best, kita dah tahu dah hujung pangkal dia macam mana, kita hanya bawa untuk sekadar suka-suka saja kan. So ada kemungkinan lah kita akan tertidur, apatah lagi bila sampai tayangan tu dah larut malam apa semua, dan iyalah itu memudaratkan kesihatan. Tapi pada aku, untuk pawagam drive-in ni atas sendiri-sendirilah, atas masing-masing. Kalau kata nak merasai pengalaman tu, silakan. Tapi pada aku, drive-in punya sinema ni tak berapa nak relevan di Malaysia ni. Bayangkan kalau kata selepas PKP, tayangan tu dah mula ditayangkan pada waktu siang. Bila tayang waktu siang, Malaysia ni panas. Bila Malaysia ni panas, jadi takkan nak tengok filem dekat luar tu sambil tak buka aircon. Kalau kita buka aircon, risiko kita untuk menyedut asap-asap yang bertoksik ke, yang bahaya di dalam kenderaan tu sangatlah tinggi. Jadi buat apa bayar sampai RM40 lebih untuk sesuatu yang membahayakan kita? Baik kita masuk ke dalam pawagam di dalam dewan yang air ventilationnya lebih baik, ataupun kita duduk rumah tengok kat telefon atau tengok dekat TV kan. Tapi for business punya, bagi business punya mind, rasanya pawagam drive ini sesuatu yang rare dan unik. Cuma pada aku, I don't know, mungkin aku rasa pawagam ni kalau kata laku, maksudnya mindset penonton kita memang sukalah benda ni, dan boleh lebih lagi banyak pawagam akan diterbitkan dengan style macam ni.
Cuma kalau katakan kita nak pergi ke pawagam drive-in, kita kena berhati-hati lah. Kalau tak berhati-hati, rasanya drive-in to hospital nanti kan. Okey, jadi macam mana pula pandangan anda semua? Adakah pawagam drive-in ni berbaloi untuk diteruskan di Malaysia ni? Yang memang kita tahu pada musim sekarang ni, musim bulan 9, 10, 2 hingga 12 ni memang time hujan. Macam mana kalau kita tengok pengalaman tengok movie time hujan waktu siang lepas PKPP, adakah berbaloi? Tak tahulah kan. Jadi apa kata kalau kata anda ada pendapat ke apa ke, komen saja dekat bawah. Okey, tapi sebelum aku tamatkan sembang-sembang aku hari ni, macam biasalah aku nak ajak hampa semua sekali lagi untuk join giveaway link kat atas ni. Okey, giveaway ni kalau join dapat power bank, insya-Allah kalau dapat. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen juga untuk sebarang cadangan dan juga penambahbaikan. Okey, aku tahu ada juga yang komen hari tu lagu kuat sangat apa semua. Terima kasih. Aku dah cuba untuk buat yang terbaik kan. Aku pun tak pandai sangat nak edit video, tapi aku cuba yang terbaik. Okey, itu saja. Assalamualaikum.